dalam isu bersih 3.0 yang berlangsung baru-baru ini, apakah komen PAS Kawasan Pekan atas tuduhan Barisan Nasional bahawa PAS bersekongkol dengan Ambiga yang bukan Islam menerajui bersih 3.0? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang isu Ambiga mengetuai bersih 3 ni, memanglah kita dengar UMNO Barisan Nasional menggunakan isu ini seolah-olah PAS tak kira siapa jadi ketua, yang pentingnya untuk mencapai cita-cita politik dia. Sebenarnya itu salah. Yang sebenarnya, siapa sahaja yang mahu mengusahakan untuk menentang sebarang bentuk kezaliman yang dilakukan di dalam negara ini oleh mana-mana pihak, tak kira siapa yang mengusahakan itu, orang kafir ke orang Islam ke, kita patut bersama-sama untuk menentang dan memeteras sebarang kezaliman yang dilakukan. Sebagai contoh, sekiranya ada seorang penjenayah yang telah melakukan jenayah dan dikepung oleh orang-orang bukan Islam, tiba-tiba kita umat Islam nak biarkan saja, kita tak bekerjasama untuk menangkap penjenayah tersebut, sudah tentu satu kesalahan dan satu dosa yang kita lakukan. Walaupun yang mengetuai untuk menangkap penjenayah itu orang bukan Islam. Dan ini yang berlaku zaman Nabi SAW ketika umur 20 tahun. Berlaku satu dalam sirah dipanggil Halful Fudul, satu perjanjian untuk menentang kezaliman di Mekah. Berpunca daripada seorang penjual yang berjual di kota Mekah. Lalu barang-barangnya diambil dengan secara keras oleh seorang pemimpin Mekah yang namanya Al-As bin Wa'il dengan tanpa sebarang bayaran. Walaupun dia telah mengadu kepada beberapa orang pemimpin yang lain, semuanya tak sanggup untuk nak membantu peniaga ini. Lalu dia pergi dekat Kaabah dan menyeru penduduk Mekah supaya membantu dia untuk mendapatkan kembali barang dia ataupun bayaran daripada barang-barang yang diambil oleh Al-As bin Wa'il. Lalu ramailah orang yang sempati dan mereka buat satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Dan pada ketika itu Nabi berusia 20 tahun dan Nabi berserta. Perjanjian itu perjanjian menentang kezaliman yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il. Sehingga dengan perjanjian itu mereka memaksa Al-As pulang balik barang-barang yang diambil daripada peniaga ini. Maka tertegaklah keadilan. Jadi Nabi pada masa itu belum jadi Nabi, dan selepas dia menjadi Rasul, lalu Nabi teringat peristiwa itu. Nabi mengatakan, aku telah menyaksikan satu peristiwa menentang kezaliman yang dilakukan oleh di rumah Abdullah bin Jud'an. Sekiranya Nabi kata, lau du'itu bihi fil Islam la ajabtu. Sekiranya aku dipanggil setelah Islam ini, nescaya aku akan bersama. Artinya bersama dengan orang bukan Islam untuk menentang kezaliman itu tidak menjadi Islam. Kerana Al-Quran pun menyebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Naklah kamu bertolong bantu dalam melakukan kerja-kerja kebaikan, kebajikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu bertolong bantu dalam membuat dosa dan permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz itu jelas bahawa tuduhan BN ini satu tuduhan yang jahat. Mereka tidak mahu menerima hakikat kebenaran bahawa tuntutan bersih itu satu tuntut yang maha adil, yang mereka menyedari, tetapi oleh kerana niat jahat mereka nak mencapai kemenangan, mereka mengambil kaedah bahawa tujuan menghalalkan cara. Menang punya pasal, apa cara pun tak kisah. Sebab itu mereka bukan tak tahu tuntutan bersih 8 perkara satu tuntutan yang sangat wajar dan diakui oleh SPR bahawa banyak penyelewengan, dan SPR buat macam-macam alasan yang tak masuk akal, seolah-olah rakyat Malaysia ni bodoh, padahal Malaysia telah mempunyai industri yang paling banyak di antara negara-negara Asia dan sudah ramai cerdik pandai. Malah pensarah-pensarah yang terlibat dalam undang-undang menyatakan bahawa sesuatu yang dituntut oleh bersih adalah sesuatu yang wajar. Jadi nak menutup kejahatan dia, macam-macam tuduhan yang tak masuk akal dia buat, seperti mana yang disebutkan itu. Ini suatu kejahatan yang jelas kepada UMNO dan Barisan Nasional. Baru-baru ini juga UMNO dan Barisan Nasional menuduh Bersih 3.0 berhasrat menggulingkan kerajaan.
Adakah benar tuduhan itu? Seperti mana yang kita tahu, telah pun kita maklumkan perhimpunan kita ni perhimpunan aman, duduk dan bantah. Adakah kita seru untuk bawa senjata dan sebagainya? Tak ada. Keduanya, kita telah maklumkan tempat yang kita nak adakan. Seterusnya kita berjumpa pengurusi Bersih 3 ni, Ambiga telah berjumpa dengan Bandaraya untuk menyatakan hasrat itu. Mana segala saluran yang kita perlu, kita telah lakukan. Bersih 3 telah buat. Tetapi oleh kerana ketakutan mereka kepada perhimpunan yang besar ini, mereka membuat satu tuduhan hanya berdasarkan kenyataan yang dibuat oleh 3 orang bekas polis di Raja Malaysia, ketua polis di Raja Malaysia sendiri, Tun Hani Umar, Musa Hassan, Rahim Noh. Sedangkan rakyat Malaysia tahu siapa mereka ni. Tak? Rakyat tahu mereka. Dan yang paling malang sekali, Perdana Menteri boleh menerima kenyataan beliau, 3 orang ni, bahawa peserta bersih ni akan membuat huru-hara dan cuba untuk menggulingkan kerajaan berdasarkan himpunan ini. Sedangkan apa yang telah ditonjolkan atau ditunjukkan oleh beliau sendiri, bagaimana UMNO Barisan Nasional membuat rampasan kuasa kepada negeri yang telah ditadbir oleh Pakatan Rakyat, iaitu di negeri Perak sendiri. Macam mana kita lihat, mereka langgar segala peraturan negara, undang-undang negara, dan mereka guna pakai seperti mana yang dikatakan Ustaz Iman tadi, tindakan menghalalkan cara. Mereka menggunakan mahkamah, mereka menggunakan kuasa polis, mereka menggunakan istana. Kerana apa? Kerana nak mengampas kuasa, nak menggulingkan kerajaan Perak yang telah kita perintah selama 11 bulan. Oleh kerana itu, rakyat kena berfikir, apakah yang telah dituduh oleh UMNO Barisan ini benar atau saja-saja untuk memburukkan imej kita di mata khalayak ramai. Tapi insya-Allah saya yakin rakyat Malaysia dapat membezakan perkara-perkara yang tuduhan dengan benda-benda yang fakta. Kita baru tuduhan yang mana beliau telah pun melaksanakan, iaitu rampasan kuasa negeri Perak yang telah kita perintah selama 11 bulan. Ustaz Man nak tambah? Ya, sedikitlah. Maknanya kita buat tunjuk perasaan bersih, dia kata kita nak boleh melalui cara tunjuk perasaan. Tak berlaku. Kita tidak akan buat cara itu sebab kita mengambil pendekatan, kita mengakui bahawa negara kita satu negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Negara menetapkan peraturan bahawa tiap-tiap 5 tahun sekali kerajaan harus ditukar melalui sistem yang ada, sistem pilihan raya yang adil. Oleh kerana sistem pilihan raya ini nampak sangat tidak adil, nampak sangat penyelewengan sebab itu 8 perkara yang kita tuntut tentang bersihkan daftar pemilih, akseskan media, dawat kekal, dan ada 8 tuntutan yang kita minta. Kerajaan buat pekok badak saja, buat tak tahu je, macam lembu kenyang je. Ini suatu kurang ajar kepada sistem negara. Jadi kalau kita berniat jahat, kita tak akan buat kerja itu. Kita datang buat parang, buat pedang, tak ada. Kita datang dengan duduk bantah. Ini macam mana? Sedangkan Datuk Najib ketika Kelantan mengajak orang Kelantan menghasut nak tukar kerajaan Kelantan, itu apa mana? Kita tak harap gitu. Kita cuma nak minta SPR betulkan sistem pilihan raya yang tidak betul ini. Kita mahu pengurusi SPR ditukar sebab bias dia ini adalah ahli UMNO. Telah terbukti dulu dia napi, maka tak dapat dinapikan. Bangkai gajah tak mungkin ditutup dengan ini. Rakyat sudah sedar. Dunia sekarang sudah terbuka, langit terbuka, dunia di ujung jari anda. Takkan ini tak dapat dipahami? Lembu boleh cerdik dapat duduk kondominium. Takkan Perdana Menteri Malaysia tak reti?
Tapi saya buat jahat. Macam-macam tuduhan. Macam kata pepatah Arab, dia pukul kita, dia menangis. Inilah dia buat ni, dia kata kita bersihkan daftar pemilih. Kita mahu satu sistem yang adil. Nak menang kalah itu memang hakikat. Tapi kita tak pernah. Kita pernah kalah. Tak ada usaha apa. Kita tak pernah. Kita mahu satu padang yang lain. Soalan seterusnya, minta Ustaz ulas kenyataan Tok Guru tentang fatwa Bersih 3.0 yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa baru-baru ini. Tentang komen Tok Guru ni Aziz, fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan tentang Bersih 3 yang mengatakan fatwa itu dipandang dari sebelah mata saja. Artinya suatu fatwa yang kurang tepat, tak buka kedua belah mata. Pada asalnya fatwa itu sangat baik. Pengurusi Majlis Fatwa menyatakan sebarang himpunan yang berniat tidak baik dan untuk buat huru-hara dan kekacauan dalam negara adalah haram. Memang baik, memang disetujui oleh semua orang. Tetapi bila dia mengaitkan Bersih 3 adalah jenis himpunan seperti itu, jenis himpunan yang niatnya tidak baik, nak buat kacau huru-hara, maka Bersih 3 pun adalah himpunan yang haram. Artinya haram, berdosa kalau kita pergi, bukan dapat pahala pun. Sebab itu Tuan Puan Aziz mengatakan fatwa seperti ini pandang sebelah mata. Kerana sebelum dikaji dengan begitu mendalam, apakah niat bersih, kita dah sebut tadi, niat yang suci, yang baik untuk nak menjadikan pilihan raya di negara kita ni pilihan raya yang bersih dan adil. Itu niat yang baik. Dan kita berhimpun pula secara aman. Yang jadi masalahnya bila polis tembak gas pada mata dan tembak dengan air yang bercampur dengan bahan kimia tu, yang menyebabkan jadi huru-hara. Kalau sekiranya polis tak kacau, tak ada masalah apa-apa. Kerajaan telah menubuhkan panel penyiasat. Panel penyiasat pun belum siasat lagi, fatwa sudah keluar. Jadi macam mana panel nak menyiasat kalau fatwa dah dikeluarkan bahawa Bersih itu adalah himpunan haram yang tak boleh disokong? Tentulah panel akan terpengaruh dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Dan Tuan Guru Aziz mempertikaikan bagaimana himpunan yang diadakan oleh UMNO bersama Perdana Menteri di Kelantan, yang jelas tujuannya memang tidak baik, nak menggulingkan kerajaan Kelantan, kerajaan PAS, kerajaan Islam, nak ganti dengan kerajaan sekular. Bagus? Tak bagus. Tapi tidak pula dikeluarkan fatwa himpunan nak menukar kerajaan Islam dengan kerajaan sekular, itu tidak pula dikeluarkan fatwa haram. Begitu juga dengan apa yang disebut oleh Kapten tadi yang berlaku di Perak, merampas negeri Perak daripada Pakatan Rakyat dengan cara yang tidak ikut perlembagaan dan tidak ikut undang-undang. Kenapa Majlis Fatwa tidak keluarkan rampasan negeri Perak itu adalah haram, bercanggah dengan Islam? Tiba-tiba Bersih yang nak bersihkan daftar milih, yang nak bersihkan sistem pilihan raya, dikeluarkan fatwa haram. Yang inilah yang Tok Guru petikaikan. Ini menunjukkan fatwa ini melihat dengan sebelah mata. Kita takut kalau fatwa-fatwa seperti ini berterusan dari masa ke masa, akhirnya Majlis Fatwa tidak lagi dihormati oleh masyarakat. Mereka akan melihat Majlis Fatwa ini tidak berwibawa, dan pada masa itu suatu kerugian yang amat besar lah. Majlis Fatwa yang begitu tinggi kedudukannya tidak langsung dihormati oleh rakyat, kerana bukan salah rakyat, salah dia, ya, memberi fatwa dengan begitu kokoh, mendengar keterangan daripada sebelah pihak. Kerana dia tidak memanggil pun pengurusi Bersih, jawatankuasa Bersih, penganjur Bersih, tidak dipanggil untuk disoal siasat oleh Majlis Fatwa. Tiba-tiba fatwa telah keluar. Jadi inilah suatu yang dan kita sangat menyokong kenyataan yang dikeluarkan oleh Tok Guru Aziz. Apakah pandangan PAS Kawasan Pekan tentang pelantikan panel penyiasat Bersih 3.0 yang telah diumumkan kerajaan 2 hari lepas? Minta komen daripada PAS Kawasan. Cadangan untuk melantik pengurusi
menyiasat perjalanan bersih yang dipengusikan oleh cadangan kepada Tan Sri Hani Umar tu, Tun Hani Umar tu, saya memang tak dapat menerima hakikat akan menjadi penyiasat yang baik. Sebab Tan Sri Hani dia sudah bias. Sebelum lagi tubuh jatuh kuasa penyiasat dan macam-macam dia kata kepada bersih. Ada di antaranya bukan demokrasi penganan ekonomi lah dan sebagainya. Dan dari segi integriti dia pun bukan orang yang layak. Banyak lagi hakim-hakim pincin yang berwibawa yang tidak terlibat dengan kenyataan-kenyataan yang seperti itu. Dan negara Malaysia satu negara yang merdeka. Takkanlah orang macam ni jadi pengurusi genting, toki duty nak ini sesuatu yang meletakkan imej negara paling buruk pada pandangan antarabangsa. Sedangkan bersih itu dihadiri oleh wakil-wakil ahli-ahli parlimen, senator daripada negara-negara lain melihat apa yang sebenarnya berlaku. Jadi saya fikir cadangan kerajaan itu patut menumpukan satu Suruhanjaya diraja, menyiasat, pertama menyiasat boleh. Kenapa jadi ada huru-hara? Siapa yang buat kacau dulu? Video-video yang ditayang oleh polis itu adalah satu bahagian, tapi video yang diambil oleh rakyat banyak lagi. Lihat gambar-gambar itu dan sebagainya. Jadi ini suatu perkara yang patut rakyat Malaysia ini sebagai rakyat yang dah merdeka, yang mempunyai negara sendiri, kerajaan sendiri, yang berjiwa besar sepatutnya. Tapi rakyat masih lagi dikongkong. Hakikatnya adalah pemimpin tidak mahu menerima kebenaran. Inilah punca. Tapi percayalah, idza ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Manakala datang kebenaran, kebatilan pasti akan musnah. Tunggu masa sahaja, insya-Allah. Tuhan pun sebut wa tilkal ayyam dawiluha bainan nas. Demikianlah masa yang di hari silih berganti di kalangan manusia. Kerajaan-kerajaan yang jahat pasti akan tidak kekal dan tumbang menyembah bumi, insya-Allah. Kuasa rakyat akan menentukannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Percayalah. Dan kita terus bekerja, ajak rakyat, beri kesedaran kepada mereka, gunakanlah kesempatan yang ada dalam pilihan raya yang akan datang ini untuk kita tukar kerajaan atau guling kerajaan masa 5 tahun sekali melalui proses sistem undang-undang pilihan raya yang ada. Cuma kita mengharapkan sistem itu lebih baik dan lebih adil. Tapi kalau tak dapat semua, jangan lepaskan semua. Kita gunakan kesempatan yang ada, insya-Allah Allah akan bersama kita. Pasti yang jahat akan musnah, insya-Allah.